Terima kasih kepada Timbalan Yang di-Pertua. Ampang ingin mengambil bahagian dalam rang undang-undang ini, memandangkan banyak juga kes di Ampang ini telah pun menjadi perkara yang boleh dikata saban minggu untuk saya hadapi. Apapun permulaan ini, saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas khususnya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan ataupun menunjukkan tekad memberikan kesejahteraan kepada rakyat, tak kira gender, begitu terselah di dalam RUU ini. Jadi untuk itu Ampang menyokong penuh pindaan ini, dan dengan usaha itu saya harap juga supaya pihak Kementerian Dalam Negeri setelah membuat beberapa libat urus termasuk kepada Jawatankuasa Pilihan Khas Wanita dan memasukkan Sohakam di dalam sebahagian daripada tim untuk perbincangan ini, saya rasa ia telah memberikan pencerahan yang jelas. Saya ingin memaklumkan di sini di Dewan Negeri, di Dewan Negara Rakyat ini, saya dapati sebenarnya roh yang diambil oleh kementerian bila menggubal rang undang-undang ini perlu dipuji, iaitu roh untuk tidak membenarkan mana-mana pihak ataupun individu menjadi stateless ataupun negara atau rakyat tanpa negara. Ini patut dipuji. Dan dalam masa yang sama menekankan ke semua aspek, malah undang-undang ini tidak mengenal gender. Itu salah satu lagi rang undang-undang atau pengubalan undang-undang yang perlu dipuji. Sebab itu saya yakin dengan adanya pindaan rang undang-undang ini bukan saja sebagaimana yang disebut, saya dengar ada ahli parlimen yang menyebut kita ambil satu, kita hancurkan 6 ataupun 3 lagi. Itu tidak betul. Kerana bagi saya undang-undang yang dibuat ini amat universal, yang mengangkat standard yang begitu baik dan sekaligus akan menjadikan Malaysia satu negara yang akan menepati semua semua konferensi yang telah pun kita tanda tangani sebelum ini. Untuk itu saya ada beberapa soalan yang ingin saya bangkitkan, walau bagaimanapun ada senario yang saya lihat di dalam isu pelucutan dalam tempoh 2 tahun dari tarikh kewarganegaraan adalah bukan daripada tarikh perkahwinan. Ini adalah satu perkara yang saya rasa wajar. Kerana apa? Kerana kalau kita tengok senario perkara awal yang kita nak ubah, warga negara Malaysia, ibu yang berkahwin dengan bukan warga negara Malaysia di luar negara, maka anak itu tidak dapat kerakyatan warga negara Malaysia. Tetapi senario yang sama juga mungkin berlaku di Malaysia. Orang lelaki warga negara Malaysia kahwin dengan bukan negara, lepas berkahwin mereka mungkin ada intention dengan izin untuk sambung perkahwinan ini dengan sepanjang hayat, tiba-tiba mereka berlaku perceraian setelah mendapat kewarganegaraan. Apa yang berlaku sebagaimana di Ampang, wanita ini terabai, terkontang-kanting dengan anak itu dibela ataupun diambil oleh bapa kepada bapa yang warga negara Malaysia itu. Jadi wanita ini ingin kembali ke negara asal. Maka dengan adanya klausa ini mengizinkan beliau untuk kembali ke negara asal. Ini satu benda yang agak adil, memang adil untuk wanita, kerana saya rasa bukan saja perkara ini wajar dipertimbangkan, malah kita lihat ada seperkara yang dimaklumkan oleh Menteri semasa pembentangan itu, jika wanita yang dilucutkan itu tidak ada warga negara, maka kelucutan itu tidak berlaku. Maksudnya kalau dia nak kembali ke negara asalnya, negara asalnya tidak menerima, maka pelucutan itu tidak berlaku. Jadi saya rasa ini wajar dipuji, dan saya juga mengharapkan ianya dapat menjadi satu tanda aras kepada negara-negara luar juga kepada warga negara Malaysia. Tetapi soalan saya, apakah berlaku jika ianya berlanjutan perkahwinan melebihi 2 tahun? Apakah pelucutan ini juga boleh mengambil kira perkara yang sama? Jadi itu soalan saya kepada pihak menteri. Yang keduanya, saya juga ingin bertanya, pastinya rang undang-undang ini akan mengaitkan 15 lagi rang undang-undang ataupun akta yang perlu diperbaiki. Saya takkan sebut ke-15 itu, tetapi saya yakin akta-akta yang ada ini perlu digubal ataupun diperbetulkan untuk memastikan ia selaras dengan rang undang-undang yang sedia ada yang kita akan pindah ini. Jadi saya punya persoalan saya, bilakah jangkaan ke semua 15 rang undang-undang ini
akan diselesaikan. Dan yang terakhirnya, seruan saya kepada semua rakyat Malaysia supaya kita jujur dan kita perlu diberi penekanan bahawa tanggungjawab rakyat Malaysia adalah untuk menghormati institusi kekeluargaan dengan mendaftarkan perkahwinan dan juga supaya anak-anak ini ada pendaftaran yang sempurna. Jadi itu saja dari saya. Dengan ini ampang menyokong penuh rang undang-undang ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Ketua, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Speaker kerana memberikan peluang kepada saya untuk sama-sama berbahas RUU Pindaan Perlembagaan 2024 yang menyentuh tentang kewarganegaraan ini. Pertamanya saya ingin memuji keberanian dan kesungguhan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri, keseluruhan pegawai-pegawai KDN, semua agensi dan juga civil society yang terlibat dalam usaha yang tidak henti-henti dan jitu untuk menyelesaikan isu kewarganegaraan ini. Kerana menurut Yang Berhormat Menteri, usaha ini bermula sejak Februari 2023 dengan secara intensif melibatkan pelbagai sesi libat urus, penubuhan jawatan kuasa yang juga akhirnya melibatkan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu sehingga saat ini melahirkan satu Blue Bill di atas meja kita yang sama-sama dibahaskan oleh seluruh ahli parlimen pada hari ini. Pada saya ini adalah merupakan satu petanda yang sangat positif, satu langkah ke hadapan dan juga satu bukti bahawa kerajaan perpaduan dan juga kerajaan madani ini benar-benar mengangkat agenda reformasi. Kita tidak nafikan memang usaha untuk nak mengadakan suatu akta mentuntaskan isu berhubung dengan kewarganegaraan ini telah pun dirintis oleh kerajaan-kerajaan sebelum ini. Kita tidak nafikan penting di mana ia bermula, tetapi yang lebih penting bila ia berakhir. Dan saya percaya pada esok hari kita akan sama-sama dapat menyaksikan suatu usaha yang dilakukan, satu reformasi yang dilakukan ini akan benar-benar menjadi suatu kenyataan dan akan diluluskan di dalam Dewan Yang Mulia ini, insya-Allah. Keduanya, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri KDN kerana telah meluluskan permohonan kewarganegaraan yang begitu banyak, termasuklah yang berada di bawah parlimen saya, Parlimen Shah Alam, yang sebahagiannya merupakan rayuan-rayuan yang telah pun dipohon bertahun-tahun, malah ada yang melibatkan belasan tahun, yang telah diajukan kepada pejabat saya dan saya majukan kepada pejabat Yang Berhormat Menteri Kementerian Dalam Negeri untuk disegerakan kelulusannya. Daripada 13 kelulusan yang ataupun permohonan yang diajukan itu, 8 telah pun diluluskan pada tahun ini. Ada 3 lagi dalam proses menunggu kelulusan dan saya harap ianya akan dapat diselesaikan pada tahun ini. Daripada kelulusan yang diberikan itu terdiri daripada pelbagai keturunan. 5 Melayu Islam, 2 melibatkan anak angkat, 1 India Islam, 5 warga keturunan Cina termasuk 2 yang berketurunan Siam hasil daripada perkahwinan campur ini.
Jadi tidak betul sebenarnya ada dakwaan sesetengah pihak yang mengatakan bahawa usaha kerajaan untuk nak memberikan hak kewarganegaraan ini hanya untuk nak memasukkan seberapa ramai warga asing yang mungkin tidak disukai disebabkan oleh berbezanya keturunan ataupun berbeza etnik. Tetapi apa yang dilakukan oleh kerajaan adalah sebenarnya untuk memberikan hak kewarganegaraan ini atas sifat kemanusiaan, di atas sifat kelayakannya untuk bersama-sama menjadi rakyat dalam negara kita ini. Timbalan Speaker, saya ingin menyentuh berkenaan dengan Pasal 2 Perkara 15 yang menyebut tentang syarat hak kewarganegaraan ini mestilah mempunyai pengetahuan yang mencukupi dalam bahasa Melayu. Saya memuji tindakan kerajaan ini dengan memasukkan syarat mencukupi pengetahuan yang mencukupi dalam bahasa Melayu ini kerana ianya adalah merupakan yang sangat penting sebagai satu penanda aras kepada syarat kewarganegaraan, dan ia pun sebenarnya selari dengan yang telah diguna pakai dalam perkara 16 Perlembagaan Persekutuan yang mensyaratkan pengetahuan asas dalam bahasa Melayu. Perkara 15 menyebut mencukupi, pengetahuan yang mencukupi dalam bahasa Melayu. Perkara 16 menyebut pengetahuan asas dalam bahasa Melayu. Perkara ini sangat penting kerana mana mungkin seseorang yang menjadi warga negara itu tidak boleh ataupun tidak pandai bercakap bahasa rasmi negara sendiri. Cuma persoalannya mungkin boleh diperjelaskan apakah yang dimasukkan dengan memahami perkara asas dalam bahasa Melayu, apakah yang dimaksudkan dengan pengetahuan yang mencukupi dalam bahasa Melayu. Adakah cukup sekadar dengan boleh bertutur ataupun harus juga boleh menulis dalam bahasa Melayu. Mungkin perkara ini perlu sedikit penelitian daripada kementerian. Dan yang terakhir, satu saja yang saya sebut, tidak cukup sebenarnya untuk seseorang yang mendapat hak kewarganegaraan ini mempunyai pengetahuan dalam bahasa Melayu, tetapi dia juga mestilah bukan sahaja berikrar untuk mematuhi rukun negara, tetapi dia juga mestilah menghayati, mengamalkan dan juga mempertahankan rukun negara ini, kerana dengan itu sajalah baru dia boleh dapat memastikan akan bersama-sama untuk menegakkan keadilan, keamanan, keharmonian dan juga kedaulatan yang ada dalam negara kita ini. Terima kasih, Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam harapan, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada Tuan Yang Dipertua yang telah memberikan peluang kepada saya untuk berbahas berkaitan dengan pindaan perlembagaan yang melibatkan kewarganegaraan. Seperti mana yang kita sedia maklum, saya bersetuju dengan pandangan daripada Kubang Krian yang menyatakan mengapa ibu yang melahirkan tetapi tidak didaftarkan sebagai warga negara anaknya, sedangkan ibu tadi warga negara kalau katakan bapanya adalah bukan warga negara sejak dahulu perlembagaan itu dibuat. Jadi di sinilah kebijaksanaan kerajaan yang ada pada hari ini dan juga kebijaksanaan kita sebagai ahli parlimen. Kebetulan setelah 67 tahun merdeka, maka perlembagaan ini digubal untuk memberikan hak yang sama rata kepada ibu dan ayah. Salah satu daripadanya warga negara. Maka kebijaksanaan
menteri yang telah bersungguh-sungguh di bawah KDN bersama dengan pegawai-pegawainya yang telah terlibat urus dengan pelbagai agensi yang lain, bahawa sangat wajar kepada semua ahli parlimen sama ada kerajaan ataupun pembangkang bersetuju untuk menyokong pindaan ini. Ini satu perkara yang baik dan saya sangat bersetuju dengan pandangan daripada Kubang Krian. Tuan Yang di-Pertua, perkara yang pertama yang berkaitan apa yang saya ingin nyatakan di sini adalah tentang tempoh. Tempoh kalau dahulu permohonan ini diproses begitu lama, ambil masa bertahun-tahun, dan kita mengharapkan bahawa dengan adanya mekanisme yang baik, dengan pendekatan yang moden, dengan cara yang lebih bijaksana, saya yakin dan percaya tempoh proses ini boleh dipercepatkan. Sebagai contohnya, saya menghadapi satu masalah aduan daripada rakyat, iaitu bapanya warga asing, ibunya warga Malaysia. Bila dia nak daftarkan ke sekolah berusia 6 tahun, nak masuk sekolah tak boleh dah. Kerana bapanya warga asing, maknya Malaysia. Ya sekarang lah. Jadi bila saya kata bukankah ini tak boleh lagi, memang dulu tak boleh kan. Jadi apabila saya nyatakan di sini, kita akan buat pindaan perlembagaan, dan ini juga memberikan satu ruang yang sangat baik. Ya, contoh di mana anak-anak sebegini rupa, berapa ramai yang ada dalam negara kita. Bukan saja anak yang terdampar, tetapi anak daripada warga Malaysia yang duduk di Malaysia sendiri, yang tak dapat mendaftarkan diri untuk belajar di sekolah kerajaan. Jadi inilah satu perkara yang sangat baik yang telah diperbincangkan, dan kita yang berada di dalam Dewan yang mulia ini adalah salah seorang daripada pembuat dasar yang menjadi sejarah kepada rakyat seluruhnya. Walaupun kita sedia maklum bahawa bukan mudah sepatutnya untuk mendapatkan kerakyatan. Kita yakin dan percaya dengan undang-undang yang ada, bahawa rakyat yang sepatutnya bila sebut saja warga negara, yang seperti mana dikehendaki dalam undang-undang yang nak dibubar ini, iaitu pada perkara 15 pasal 1 bahagian 3 berkaitan dengan bahasa Melayu. Kita sedia maklum bahawa apabila mereka nak memahamkan bahasa Melayu, duduk di luar negara, sebagai contoh, kita tak payah ambil orang lain lah, di kalangan kaki tangan kerajaan yang berada di luar negara, yang bawa anak-anak mereka di luar negara. Saya yakin dan percaya sebahagian daripada anak-anak mereka bila balik ke rumah, jumpa atuk dia nak cakap Melayu pun pelat, ataupun mungkin tak tahu. Ini satu perkara yang jelas pada kita. Jadi apakah mekanisme yang perlu kita nak berikan kepada warga negara yang kita nak terima, yang lahir di luar negara, yang duduk di luar negara bertahun-tahun, tetapi memohon untuk jadi warga negara? Apa mekanisme yang perlu kita beri supaya mereka boleh berbahasa Melayu? Satu. Yang kedua, mereka boleh memahami konsep rukun negara. Sebab rukun negara ini adalah asas kepada sayangnya kita kepada negara kita. Sebagai contoh tuan-tuan, sebagai contohnya yang kita sedia maklum, sekiranya ada pertandingan bola sepak antara Malaysia dengan negara asing, negara lain yang bermain di tempat kita, kita yakin dan percaya ada penyokong yang duduk dalam Malaysia ni datang tengok negara mereka, mereka akan tunjukkan sokongan yang begitu baik kepada negara asal mereka. Jadi inilah yang kita harapkan, bahawa bukan sahaja dari segi bahasa yang kita nakkan, tetapi kecintaan mereka kepada negara yang mereka telah menjadi warga negaranya. Apa cara mekanisme yang perlu kita berikan. Begitu juga dengan angkat sumpah ni. Ini satu perkara juga yang perlu kita pertimbangkan. Persoalan yang dikemukakan tadi, kenapa ambil tempoh sampai 48 bulan untuk angkat sumpah sebagai taat setia, dan benda-benda ni mungkin boleh diberikan jawapan yang jelas, supaya apabila mereka memang dah bersedia untuk jadi warga negara, kenapa tidak terus angkat sumpah? Itu antara perkara yang perlu kita tengok, supaya daripada situlah kita boleh melihat keyakinan mereka, sayangnya mereka, dan kesungguhan mereka untuk menjadi warga negara
yang baik, warga negara yang membawa imej Malaysia sebagai negara yang berdaulat. Saya rasa sekadar itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Sri Gading. Pendaftaran bawah 15A 868 kes permohonan dan berjaya 711, gagal 157. Di bawah 15.2 sejumlah 55 kes, 43 berjaya dan 12 ditolak. Naturalisasi bawah 19.1 jumlahnya 421 kes, 185 berjaya, 236 ditolak. Bawah perakuan atau 30-1, 2 mohon, 2 berjaya. Sejumlah yang berjaya adalah 941 permohonan daripada 1,346. Ini adalah kes-kes permohonan yang telah ditangani, diselesaikan. Sama ada diberjaya permohonannya atau tidak, ini adalah track record Menteri Dalam Negeri sekarang. Yang kalau tak silapnya adalah 3 kali atau adalah track record kalau kita kumpul sekali 3 Menteri Dalam sebelum ini, dia seorang yang lagi hebat. Tahniah dan syabas atas track record yang sangat hebat oleh Menteri Dalam Negeri kita. Ini pujian dia. Dan disebabkan pujiannya, saya nak nyatakan, saya Ipoh Timur akan bukan saja ikut web tetapi secara sangat jujur, sangat ikhlas, hendak dan akan menyokong pindaan ini. Namun demikian, ada perlunya untuk saya suarakan sedikit kekhawatiran, sedikit permasalahan. Tapi sebelum saya nak masuk itu, saya nak perbetulkan sedikit apa yang dibawa oleh Kubang Kerian tadi. Beliau merujuk kepada pindaan perkara sebelah 3 kalau tak silap, yang dia rujuk berkenaan dengan pindaan Seksyen 19B jadual 3. Ibu Pemas Tautin secara tetap di tempat itu diganti dengan ibunya adalah seorang warga negara. Dan implikasi yang diceritakan oleh Kubang Kerian tadi kata sekiranya benda ini jadi masih tak ada identiti bagi bayi terdampar. Sebenarnya ini saya rasa mungkin Kubang Kerian terkeliru sikit. Sebab bukan saja ia tak ada identiti, malah ia sebenarnya memperkuatkan lagi kes dan basis yang untuk mengekalkan hak bayi terdampar untuk secara automatik jadi warga negara. So, saya nak perbetulkan sikitlah Kubang Kerian tadi, sebab kalau kita baca 19B, dia kata dia perlu dibuktikan. Sebenarnya tak betul. Teksnya dia kata tempat lahir di tempat itu sehingga dibuktikan sebaliknya, dan bukannya perlu dibuktikan. Jadi saya nak perbetulkan Kubang Kerian sikit, harap teguran adinda diterima. Sebab foundling ini tak wujud, tak timbul isu. Sebab tak ada pindaan yang menjadikan foundling itu bukan warga negara. Malah yang dikekalkan, ia diperkuatkan lagi. Okey. Baik. Yang saya tak puas hati ke, yang saya tak begitu sepenuhnya setuju adalah berkenaan dengan PR tak automatik jadi warga negara. Ya, saya dah dengar semua hujah. Dan saya tahu memang ada 2 jenis PR yang disebutkan lahiran setempat atau bahasa Inggerisnya locally born, dan juga yang memohon atau external applicant. Saya tahu local born 30 lebih ribu. Yang bukan local born saya tak pastilah, angkanya mungkin 300 ribu atau 10 kali ganda ke berapa kali ganda tak tahu, tapi memang besar lah. Dan nak fokus ni sepatutnya saya minta sangat. Yang external applicant ini, dia tak semestinya menjadi prioriti, tetapi tidak boleh dinafikan hak mereka sebagai pemohon. Tetapi saya mohon minta supaya Yang Berhormat Menteri yang sangat-sangat efisien, yang memang kerja kehebatannya, kumpul 3 menteri pun tak cukup, tak boleh nak lawan dia. Mohon jasa baiklah
Yang 30,000 ni yang locally born atau lahiran setempat ni, bagilah dia orang secepat mungkin boleh selesaikan masalah mereka. Sebab di samping kita tak boleh nak pindah, atau kita dah pindah supaya PR tambah PR, tak ada automatic citizenship untuk anak mereka. Anak mereka, ini bukan salah anak mereka dilahirkan kepada ibu bapa tu. Jadi saya mohon cepat-cepat. Saya nak tambah satu lagi. Ini asas dia yang saya tak puas hati. Memang syabas dan tahniah kepada pihak kerajaan, junjung kasih kepada Majlis Raja-Raja, duli-duli yang maha mulia, kerana telah perkenankan kita nak memberi hak kepada ibu juga, yang memang it's universally accepted dengan izin as a basic right. Tetapi tiadanya retroactivity itu sebenarnya masih membuka atau terbiar pembukaan kelompongan, atau masih terbukanya kelompongan itu perlu kita tangani. Perlu kita tangani dengan apa? Perlu kita tangani dari segi kalau boleh ada statutory procedural regulations yang lebih ketat, lebih jelas, supaya golongan ini golongan ini yang dulu, yang sekarang, lepas ni dia akan ada hak, tapi yang dulu-dulu yang tertinggal ke, yang belum dapat ke, dalam permohonan yang tertunggak ke, mohonlah jasa baik, mohon sangat-sangat Yang Berhormat Menteri, yang hebat keberkesanan dia, untuk pastikan mereka juga terbela. Jadi yang last ini merupakan satu pindaan perlembagaan yang bersejarah. Ia tidak sempurna, malah saya akan kata dia jauh dari sempurna. Tetapi jangan biar yang tidak sempurna sedikit itu menggagalkan kebaikan yang kita nak sampaikan. Ya, saya nak quote satu last line. Do not let perfection be the enemy, dengan izin, of doing good. We will never be perfect, tapi sedikit kebaikan yang kita boleh buat, kita buat dulu. Yang lain kita sempurnakan kemudian. Sekian, terima kasih.